semua, dan juga hari ini adalah hari terakhir yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah berada di untuk saying goodbye lah kepada semua rakyat jelata sebelum beliau baginda untuk kembali ke Pahang untuk mengambil tahta di Pahang. Dan dengan ceritanya esok hari Sultan Johor, I think Sultan Johor dah berangkat kot untuk yang lebih official lah, pertabalan dan sebagainya. Kejap. Kalau ikutkan dekat sini yalah, baginda sudah pun Permaisuri Johor berangkat secara rasmi ke Kuala Lumpur semalam. Kalau kita tengok daripada berita ni, saya share berita ni dulu. Sebelum kita start ni kan tuan-tuan, tolong share dululah. Tolong share, tolong like, tolong subscribe benda-benda macam ni. Kita cerita banyak perkara malam ni. Bersatu lawan bersatu. Benarkah Najib dibebaskan? Simbol berita isu hari ni tiba-tiba keluar. Dia kata Najib dapat pengampunan diraja. Benarkah sedemikian? Perkara-perkara itu antara yang kita akan bincangkan insya-Allah malam ini. Dan juga berkenaan dengan kes Daim. Semalam kalau kita tengok Permaisuri Johor berangkat secara rasmi ke Kuala Lumpur. Permaisuri Johor Raja Zarif Sofia Sultan Idris Shah berangkat secara rasmi ke Kuala Lumpur bagi persediaan istiadat pertabalan Sultan Johor ke-17 pada hari Rabu ini. So esok hari adalah pertabalan secara rasmi Sultan Johor sebagai yang di-Pertuan Agong Malaysia yang seterusnya menggantikan Sultan Pahang, kita kata. Okay, yang tu nanti kita akan cover kemudian, dan saya rasa ada live, teruskan tengok live esok sebagainya. Bukan live saya lah, live rasmi lah kan, pelantikan tersebut, pertabalan tersebut. Cuma beberapa hari lepas saya cerita tak sangka benda tu dia ada orang pick up kan. Saya cerita tentang pelantikan TYT Sarawak. Okay, saya cerita tentang pelantikan TYT Sarawak. So ada satu TikTok ni pick up saya punya apa yang saya cakap tu. Kebanyakan TikTok tak pick up pun sebab isu Sarawak ni tak ramai yang interested kan. Adalah sebilangan kecil interested, termasuk orang Sarawak, terutama pimpinan Parti Sarawak. So ada satu TikTok ni pick up, dan akhirnya ada orang yang bagi tahu terasa hatilah dengan apa yang saya cakap tu. Kemudian ada yang menulis, apa Iswarni dia benci sangat Melayu ke dengan berkata demikian? Saya kata, adakah dengan komen tersebut bermakna kita benci Melayu? So adakah kamu buat komen tu bermakna kamu benci kepada orang bukan Melayu, seolah-olah sedemikian? That's not the point. Saya kata saya bukan masalah benci Melayu ke tidak benci Melayu. Saya kata itu adalah grouses. Itu adalah apa yang peringkat angka umbi cakapkan. Tetapi dan adalah yang ini bagi tahu saya, begini tahu saya, sepatutnya tak cakap macam tu dan sebagainya. Now, kita kena faham satu perkara. Saya mengulas mengenai realiti, mengenai undang-undang. Saya bukan bersikap dengan erti kata cuba untuk menyebelahi mana-mana pihak berdasarkan apa-apa pihak. Itu realitinya. Terima atau tidak, suka atau tidak, sakit hati atau tidak, itu realitinya. Dan bagi saya, apa saja tindakan kita, apa saja keputusan kita, akan ada orang suka, akan ada orang tak suka. Okay? Alright. So, kita kena terima fakta itu dulu. Dan saya sebagai orang Sarawak, rakyat Sarawak, saya rasa saya juga berhak menyuarakan pandangan saya dan juga berhak untuk memberikan atau menyampaikan pandangan serta apa orang kata pemikiran ataupun percakapan rakyat-rakyat Sarawak, walaupun bukan semuanya, tetapi ada di kalangan mereka bercakap. Namun begitu, biar saya betulkan beberapa perkara dahulu, pemikiran yang bagi saya terlalu sempit dalam melihat perkara ini. Saya menyentuh mengenai isu TYT Sarawak dan juga Ketua Menteri Sarawak daripada bangsa yang sama, iaitu orang Melayu. Saya menyentuh perkara tersebut. Sebagaimana juga kita kata, saya bukan menyentuh mengenai bangsa. Cuma saya kata bahawa perkara itu tidak manis. Itu saja. Namun begitu, akhirnya itu keputusan Premier Sarawak, itu keputusan siapa-siapa yang membuat keputusan. Siapa yang patut dilantik menjadi Exco, menjadi TYT dan sebagainya. Itu keputusan akhir dan kuasa itu ada pada mereka. Saya juga menjelaskan,
Adakah itu salah daripada segi undang-undang? Jawapan saya tidak salah. Adakah itu menyalahi daripada segi MA 63? Jawapan saya tidak. Malah saya mengatakan, siapa yang mengatakan ia salah daripada segi MA 63, bermakna dia tak faham MA 63 itu bagaimana. Cuma saya kata, itu adalah convention. Itu adalah suatu benda perkara yang kita persetujui dan juga menjadi tradisi kita selama 60 tahun ini. So, adakah salah untuk menyalahi tradisi itu? Jawapan mudah saya, tidak salah. Itu adalah keputusan parti pemerintah. Parti pemerintah di Sarawak adalah GPS. Saya kata demikian. So, adakah salah apa yang saya katakan? Saya bukan marah. Cuma saya nak jelaskan juga kepada yang tak setuju. Saya kata, kalau anda tidak bersetuju, maka yang patut anda tujukan ketidakpersetujuan tersebut adalah kepada kepimpinan GPS, kepimpinan Ketua Menteri Sarawak. Tujukan kepada beliau. Tak guna ada di antara kalangan parti marah Datuk Seri Anwar Ibrahim, marah Kerajaan Perpaduan. Kita nak marah Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim kenapa? Kan? In fact yang marah tu pun dia ada dalam Parti Keadilan sendiri. Saya kata kenapa? Kalau tak puas hati tujukan kepada apa orang kata pimpinan. Pimpinan anda di tempat negeri masing-masing supaya wakil rakyat anda membawa suara itu kepada peringkat yang lebih tinggi. Tapi saya kata, saya ulang dan saya kata di dalam video itu pun saya kata, ia tidak menyalahi undang-undang. Ia tidak juga menyalahi MA 63, Malaysian Agreement 1963. Correct me if I'm wrong. Cuma saya kata bahawa secara tradisinya, ia tidak berlaku sedemikian. Nah, kalau ada yang terasa hati, saya rasa terasa hati itu, yalah, if you're telling, saya nak kata macam mana? Saya boleh je berkata manis sepanjang masa. But that will avoid me dari bercakap benda yang betul. Ramai yang tegur saya, pimpinan dan sebagainya. Soal kau tak baca. Soal dia orang ni terasa hati. Soal dia orang ni sakit hati. Kalau saya tak nak sakit hati, tuan-tuan, saya berlagu je. Saya buat live, saya nyanyi. Tu pun ada orang sakit hati tengok muka saya. Kan? Cuma saya kata, kalau bilang itu je lah. Cuma saya kata, itulah saya kata. Ujungnya, keputusannya sudah pun dipilih. Maka itulah keputusannya. Sebagai rakyat Sarawak, kita terima je lah. Itu saja. Tak lebih, tak kurang. Sebagai rakyat Sarawak, kita terimalah seadanya. Okey? Kita terima seadanya. So, bagi saya, okeylah, dah habislah cerita tu. Dah settle lah kot. Saya tak tahulah kalau ada yang tak puas hati lagi dengan penjelasan saya cannot say much lah. Itu je lah yang saya boleh katakan. Alright. Okey? Okey, habis kat situ. Cuma, saya pertama sekali saya agak terkejut juga tadi apabila mendapat perkabaran sahabat saya, kawan saya kan. In fact, saya baru kontak beliau last few weeks saya ada kontak beliau, WhatsApp dan sebagainya. Bercerita, bertanya khabar tentang politik sebagainya. Tiba-tiba hari ini saya dapat mesej kira-kira pukul 5 petang tadi bahawa sahabat saya, siapa kenal beliau, kenal lah. Kan? Saudara Ishak. Okay? Saudara Ishak, salam takziah kepada keluarga Allahyarham Ishak bin Abdul Rahman atau Sahak yang telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, Selasa 18 hari bulan Rajab. Semoga Allah menempatkan beliau di kalangan orang beriman, beramal soleh. Tuan-tuan, Sahak ni, kita tak pernah, hari ni saya buka cerita siapa Sahak ni, tuan-tuan. Kalau korang tahu di belakang, kita tahu yang mendepani 2016 Invoke kan? Betul tak? Okay. Invoke ni dengan data dan semua. Tapi tuan-tuan tahu tak siapa data di belakang Invoke tu? Tuan-tuan tak tahu kan? Antara, saya bukan kata dia seorang, yang berada data di belakang Invoke ni adalah Sahak. So, kalau saya ada nak maklumat-maklumat berkenaan dengan parlimen, berkenaan dengan pilihan raya, berkenaan dengan kajian dan sebagainya, Sahak ni adalah the go-to man saya. Saya ada satu cerita kisah dia dan Tuan Guru Nik Aziz. Dan dia cerita, tapi saya tak boleh cerita lah. Tak apalah tuan-tuan, biarlah. Saya bawa cerita tu sampai ke kubur. Masa tu saya tengah musafir dengan beliau. Dia menceritakan pengalaman dia dengan Tuan Guru Nik Aziz. Masa tu kita masih lagi bersama dalam Pakatan Rakyat. Dan bagaimana ada dermawan memberi duit, saya tak nak cerita jumlah dia, kepada Tuan Guru Nik Aziz.
Dan beliau bertanggungjawab membawa duit tersebut daripada KL pergi ke Kelantan. Sampai di Kelantan, Tuan Guru Nik Aziz, dia kata, ini cerita dia pada saya, dia kata dia tak tengok pun duit tu, tapi dia kata, Sahak, pergi ke setiap kawasan-kawasan ini, PAS, bagi duit kepada mereka untuk mereka melakukan kerja. Ini bukan duit rasuah untuk bagi rasuah pengundi, tak. Ini untuk pilihan raya masa parti gerakan PAS pada waktu itu. Tuan Guru Nik Aziz tak pergi tengok pun duit tu. So Sahak kata, saya tanya dia, kalau masa tu kau nak ambil, boleh aku nak ambil. Tuan Guru tak tengok pun. Percaya Tuan Guru dekat dia satu hal, tapi Tuan Guru tak ambil pun duit tu. Saya tak tahulah pimpinan PAS sekarang ni macam mana. Tapi itu je lah, sampai situ je lah setakat. Saya boleh ceritakan, detail dia banyak lah. Lagi detail dekat situ. Tapi itu antara pengalaman saya dengan Sahak ni. Banyak lagi lah pengalaman saya dengan beliau lah. So bagi saya, dan pemergian dia akibat kemalangan. Satu kemalangan dikatakan pukul 11 pagi. Saya tengah tengok-tengok tiket untuk pergi ke Kuala Terengganu sebab beliau berada di Kuala Terengganu. Saya tengah tengok tiket untuk pergi ke sana. Sepatutnya pengumuman dia pada hari ini, so saya tak sempat pergi. Mungkin selepas ini saya nak kena pergi jumpa keluarga lah, insyaAllah. Kita doakan semoga beliau ditempatkan di kalangan orang beriman dan beramal soleh. Kita kata data yang beliau berikan, kajian, usaha, kerja beliau always behind the scene. Always behind the scene. So kita harap, insyaAllah, semoga beliau mendapat pengiktirafan daripada parti, saya harapkan begitu. Dan juga yang utama adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Habis kat situ. Indeks persepsi rasuah Malaysia naik ke 57, tangga 57 dunia. Skor Malaysia dalam indeks persepsi rasuah atau Corruption Perception Index, Transparency International TI 2023 buat kali pertamanya melantun dalam tempoh 3 tahun dengan meningkat kepada 50 mata. Ini sekaligus meletakkan Malaysia di ranking ke-57 daripada 180 negara. Dalam terlimat hari ini, Presiden TI Malaysia Muhammad Mohan berkata, berbanding 2022, Malaysia hanya mencatat skor 47 mata dan berada di kedudukan 61 daripada 180 negara. Malaysia mencatatkan 48 mata pada 2021 dan 51 mata pada 2020. CPI menggunakan skala sifar sehingga 100 dengan sifar dianggap sangat teruk dan 100 dianggap sangat bersih. Itu dia punya point. Tetapi kalau kita tengok daripada saya tunjuk terus dekat sini ya tuan-tuan. Nah, kalau kita tengok daripada Nah, kalau kita tengok dekat sini dekat tepi ni. Alright. Saya bawa dekat sini. Okey. Tuan-tuan nampak ranking 2023. So 90 ni skor dia ada 90 point. 100 perfect lah. 100 perfect. Ranking nombor 1. Nah, kalau kita tengok skor 90 per 100 Denmark. Denmark nombor 1, Finland nombor 2, New Zealand nombor 3, Norway nombor 4. Yang nombor 5, Singapore. Ini tak surprise. Memang every year Singapore ni memang nombor 5. Nombor 5, nombor 4, nombor 5, nombor 4. Nah, kalau kita tengok Sweden, nombor 6, dia turun sikit. Kita kata, kemudian dekat mana? Germany nombor 9, Ireland nombor 11, Hong Kong nombor 14. Okey. France nombor 20, UK nombor 20, dulu 11. United States 24. Dulu UK ni nombor rank belas-belas lah. Sekarang ni turun kan. Bhutan interestingly 26. Okey, kita tengok dekat mana Brunei tuan-tuan. Okey, saya tunjuk Brunei . Tak ada. Okey, Brunei tak ada. Dulu Brunei ada nombor 50. Mungkin ada tapi dia tak jumpa kat sini. Okey. Dan kalau kita tengok negara-negara lain seperti even Israel pun nombor 33 turun. Nah, kita tengok Malaysia nombor berapa? Right. Malaysia dekat sini adalah nombor 57. Okey, kita tengok indeks yang sebelah kanan ni pula. Okey, saya tunjuk indeks sebelah kanan. Okey, yang ada graf-graf tu kan. Indeks sebelah kanan ni nak compare pada 2019, 2018 skor 100 terbaik tadi 47. Bila tahun 2019 skor kita 53, dia melonjak naik. Kemudian tahun 2020 turun 51, tahun 2022 turun 47. Sekarang ni 2023 naik balik skor kepada 50.
Hopefully untuk tahun 2024 ni kita akan improve lagi daripada segi performance kita sebagai sebuah negara yang memang anti rasuah, kita kata. Dan perkara ini sebenarnya, apa tujuan perception index ni? Antara lain perception index ni, kalau investor datang nak melabur di sebuah negara, antara perkara yang mereka rujuk adalah TI ni, Transparency Index dekat TI ni, Transparency Index. CPI ni, Corruption Perception Index ni adalah perkara yang pelabur akan lihat sebelum mereka pergi melabur di sesebuah negara atau negara lain cuba untuk nak buat kerjasama di antara satu negara kepada satu negara. Di samping mereka akan melihat juga kestabilan politik. Sebab kalau kita tengok perception ni satu hal, tapi kestabilan politik itu juga satu hal. Sebab kestabilan politik itu juga menentukan antara lain adalah kestabilan mata wang kita, kestabilan interest rate kita, keyakinan pelabur untuk melabur di dalam negara kita. Now, baru tadi kedua hari lepas saya ada terbaca tentang ada orang bertanya kepada saya, betul ke sekarang ini kita punya what do you call that, interest rate kita ataupun OPR overnight policy rate kita telah naik? Saya kata tak, OPR kita kekal kepada 3%. Alright. Tak naik maksimum kita pernah naik pun 3.25. Itu zaman-zaman sebelum Pakatan Harapan dulu. Itu zaman-zaman Najib, 3.25. So sekarang masih kekal 3. Baik. Bila kita kekal 3, just nak compare tuan-tuan. Turki telah announcekan interest rate mereka. Tahu berapa tak interest rate Turki? Tahu tak berapa? Interest rate Turki macam OPR kita 45%, tuan-tuan. Kenapa 45%? Sebab dia nak increasekan lebih tinggi untuk menarik pelabur supaya invest kat dalam negara. Even dia letak tinggi pun still pelabur tak confident. Kerana apa? Tuan-tuan tahu tak berapa inflation rate negara kita? Inflation rate negara kita 1.5%. Turki punya inflation rate, just to put, kita nak compare, 65%, tuan-tuan. Apa maksud 65%? Contoh harga barang tu RM1 bulan ini, bulan depan dia akan jadi RM1.50. RM1.65. Itu kadar, maksudnya kecepatan perubahan harga daripada RM1 ke RM1.65 dalam tempoh 1 bulan, 65%. Nak compare, barang kita naik juga. Tapi daripada RM1 kepada RM1.15. RM1.15. Not even 15 sen, yalah. RM1 15 sen macam tu. Pada bulan depan, dia kenaikkan 15 sen. Kecepatan kenaikan harga barang ini yang akan menentukan sama ada rakyat kita boleh coping tak boleh coping. Bayangkan kalau harga barang naik terlalu cepat, seluruh dunia barang akan naik. Tak ada istilah barang turun. Ada pun ekonomi, maksudnya kalau barang tu terlalu turun, semua barang dalam consumer price index tu turun, bermakna ekonomi negara itu sedang menghadapi masalah juga. Dia naik terlalu cepat pun masalah, deflation pun ada masalah dia. Dia dua-dua ada masalah dia. So dia kena di in between 1 to 2%. Itu kadar kenaikan yang sehat, kita kata. Tetapi bila naik sampai 65%, itu adalah satu petanda yang buruk bagi sesebuah negara. Di samping kita tengok juga in term of hutang dia dan sebagainya. So perkara-perkara tersebut yang kena dilihat oleh sesebuah negara. Baik. So are we the best in the world? No, kita not the best in the world. But are we going to the right direction? Yes. Are we getting better? Yes. Saya nak tunjuk tadi, Corruption Perception Index itu pun menunjukkan bahawa negara kita is getting better. Dia tak terus jump daripada 50 terus jadi nombor 1, tak. It will take time. Saya nak cerita, baru-baru ni sehari dua ni, saya dapat laporan di dalam GLC. Kerajaan, GLC, agensi kerajaan ni. Ada korupsi masih berlaku. Dan orang itu yang diminta korupsi itu, minta untuk nak bayar duit pelincir itu, mengadu datang kepada saya. Kan? Mengadu datang kepada saya. Dan kami telah pun berbincang untuk membuat laporan polis dan juga laporan SPRM kepada terhadap orang tersebut. So meaning to say, kita bertukar pimpinan atasan, tuan-tuan. Tetapi ada di kalangan pelaksana-pelaksana, pegawai-pegawai kerajaan, pekerja-pekerja GLC dan juga siapa-siapalah di dalam itu yang masih korup. Tuan-tuan tengok video yang viral baru-baru ini kan. Yang polis tu minta, kalau kat balai bayar 300. Kalau kat sini bayar 100.
Kalau kat balai bayar 300, kalau kat sini bayar. Now, this happen